Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa khabar semua? Baik. Nah, Cik. sihat okey. Okey, kelas pagi ni kita nak buat praktikal untuk sport speed study. Sepatutnya hari ni kita berada di lapangan. Kita cadang nak bawa awak ke Putrajaya untuk mengira kelajuan kenderaan. Namun begitu, atas kekangan PKPB yang sedang berlaku sekarang, kita terpaksa batalkan lawatan tersebut. Namun begitu, proses PDP dan proses penilaian perlu dijalankan juga seperti biasa. Dan jadi oleh itu kita ambil inisiatif untuk membuat eksperimen ini secara online sahaja. Dan di mana hari ini kita akan discuss, kita akan beri you penerangan bagaimana praktikal ini dijalankan, dan kemudian anda semua akan menyediakan analisis data, anda akan buat discussion, dan akhirnya anda kena submit report seperti yang akan diterangkan di akhir sesi perbincangan lab kita pada pagi ini. Okey, untuk praktikal yang ketujuh ini, sport speed study. Objektif dia adalah untuk menentukan berapakah kadar kelajuan bagi sesuatu kenderaan yang melalui sesuatu ataupun melalui sebatang jalan raya yang kita tentukan. Contohnya, dalam satu kawasan tersebut mungkin ada sekolah, mungkin ada kedai-kedai, mungkin ada kawasan perumahan, kawasan permainan rekreasi dan sebagainya. Jadi kita nak lihat bagaimana budaya ataupun berapakah kelajuan yang biasanya pemandu-pemandu ataupun pengguna jalan raya akan bawa kenderaan mereka di kawasan tersebut. Ya, kita dah tetapkan kadar halaju yang sepatutnya mungkin antara 0 hingga 90 km sejam. Tetapi kita nak lihat ada tak kenderaan yang bawa lebih daripada limit tersebut, ataupun kalau kata kenderaan itu mematuhi peraturan had yang ditetapkan, had kelajuan yang ditetapkan, berapakah kelajuan yang optimum ataupun kelajuan yang kebanyakan pemandu bawa pada kawasan tersebut. Contohnya kalau kata ada kawasan kedai di kawasan tersebut, kalau semua kenderaan bawa 90 km sejam, ia tidak melepasi had kelajuan, tetapi mungkin tidak sesuai memandu dengan kelajuan 90 km sejam di kawasan tersebut. Jadi kalau banyak kenderaan bawa pada kelajuan tersebut, mungkin kita terpaksa perlahankan kadar lalu lintas. Mungkin kita boleh letak line kuning ke, kita boleh letak bumper ke dan sebagainya, supaya pengguna jalan raya dapat turunkan lagi kelajuan kenderaan mereka. Jadi untuk menentukan berapakah kadar kelajuan yang biasa pengguna jalan raya bawa di kawasan tersebut, jadi kita perlu adakan sport speed limit test ini. Okey, bagaimana kaedahnya, bagaimana prosedur ataupun proses uji kaji ini dijalankan? Okey, kita lihat pada gambar rajah yang saya tunjukkan ini. Nampak tak? Okey, gambar apa yang awak nampak di slide sekarang? Gambar kereta Jalan raya. Okey. jalan Okey. raya, sesakan jalan raya. Sesakan jalan raya, gambar kenderaan lah. Okey. Baik, so macam mana kita nak buat? Okey, bayangkan kita sekarang sedang berada di tepi jalan. So kumpulan awak akan dibahagikan, setiap kumpulan, satu kumpulan tu 4 orang katakan, awak akan duduk pada 3 stesen yang berbeza. Di mana stesen A akan ada orang jaga, stesen B akan ada orang jaga, dan stesen C akan ada orang jaga. So saya gambarkan kat sini baby lah. Saya anggap awak ni baby
yang sedang ingin belajar sesuatu yang perlu bimbingan dan dorongan daripada ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Boleh? Baby tak nakal kan? Okey, apa yang berlaku sekarang pada stesen yang pertama, orang yang pertama ini dia berfungsi untuk menentukan kenderaan mana yang akan diuji. Kenderaan mana yang akan ditentukan kelajuannya. Kelajuan kenderaan mana. Okey. So dia yang akan tetapkan siapa yang akan jadi pada uji kaji ini. Contohnya okey, motor merah ataupun ada kereta warna biru ataupun lori warna biru. So dia akan kenal pasti kenderaan mana yang akan diambil sampelnya. Okey. So orang yang ketiga, saya skip terus orang kedua nanti dulu, kita pergi pada orang yang ketiga, stesen yang ketiga, stesen C. Dia akan mengambil masa berapa tempoh kenderaan itu mula dari stesen A sampai ke stesen C. Baik, contohnya kalau kata kereta biru ni. Okey, kereta biru ni lepas sahaja stesen A, dia akan bagi hint dekat orang kedua dan orang ketiga. Okay, kereta warna biru. Seorang yang ketiga akan start kira masa dan dia akan bagi kereta ni jalan. Bila dia lepas saja stesen C, dia akan berhentikan masa dan dia akan ambil berapa tempoh masa yang diambil oleh kereta ini untuk melepasi stesen 1 sehingga stesen 3. Okay. Contoh lagi, okay, kita nak ambil motor warna merah. Okay, motor warna merah, bila motor ni sampai saja, dia akan bagi hint. Contohnya dia akan angkat bendera. Dia angkat bendera. So orang ketiga ni nampak bendera diangkat, dia akan start masa dan dia akan tunggu motor ni sampai ke stesen ketiga. Sampai saja ke stesen ketiga, dia akan berhentikan masa. Jadi dia akan dapat berapakah tempoh yang diambil oleh motor ni untuk sampai melepasi dari stesen 1 sehingga ke stesen 3. Boleh faham? Okey. Baik, apa fungsi orang yang kedua? Okey, orang yang berada di stesen kedua berfungsi untuk membuat catatan apakah jenis kenderaan yang lalu. Contohnya kereta biru ni tadi, dia lalu sampai sini, orang ni akan catat, okey, kereta kancil warna biru. Ataupun mungkin dia nak dapatkan nombor plate kenderaan supaya dia dapat identify kenderaan mana yang bawa kenderaan halaju yang dicatatkan oleh orang ketiga. Motorcycle dia akan catat sampai sini, dia akan catat okey, motor jenis Modenas warna merah contohnya, ataupun dia akan catat nombor plate kenderaan. Okey, orang kedua dan orang ketiga ni penting sebab nanti data dua ni mesti kena tally. Mesti sama. Kalau orang ni catat kereta kancil, dia pun mesti memberikan masa yang diambil oleh kereta kancil. Kalau dia catat motor, orang ketiga pun perlu bagi masa yang diambil oleh motosikal tersebut. Jadi kolaborasi antara mereka di tiga-tiga stesen ini sangat penting. Okey. So tempoh masa yang diambil untuk uji kaji ini adalah selama 1 jam. Okey. Maksudnya kita nak ambil data dalam tempoh 1 jam. Seberapa banyak kenderaan yang lalu, dan yang penting adalah berapakah tempoh yang diambil oleh setiap kenderaan yang melalui kawasan tersebut dalam tempoh 1 jam yang melalui stesen 1 ke stesen 3. Okey, baik. Sekarang kita dah siap membuat uji kaji, mengambil data di lapangan. Okey, seperti tadi. Okey. Ini adalah gambaran tadi, stesen pertama, stesen kedua dan stesen ketiga. Jarak di antara orang pertama hingga orang kedua adalah 50 meter.
Begitu juga jarak di antara orang di stesen kedua ke stesen ketiga, jaraknya juga adalah 50 meter. Jadi jarak yang kita ambil dari stesen pertama sehingga ke stesen yang ketiga, jarak keseluruhannya adalah 100 meter. Baik, untuk merekodkan, orang yang kedua ni tadi, dia perlu merekodkan dan perlu mengklasifikasikan kenderaan yang lalu ini kepada 4 bahagian, 4 jenis, 4 kelas. Yang pertama motorsikal, yang kedua kereta, yang ketiga van ataupun lori-lori kecil, mungkin lori yang di bawah 1.5 tan, okay, dan yang keempat adalah heavy lorry and bus. Okay, kenderaan-kenderaan yang melebihi berat 1.5 tan. Okay, so dia ambil 4 kelas kenderaan. So ketiga-tiga data ini dicatatkan di atas borang seperti ini. Baik, adakah anda dah download ataupun print lab sheet untuk eksperimen ataupun uji kaji kita hari ini? Belum. Bagus. Terus terang. Lagi? Ada dekat laptop. Ada dekat laptop. Bagus. Okey. Lagi? Ada yang print? Senyap. Dia ada ke tak ada ni? Tidur ke apa? Senyap kena sorang je. Itulah. Tak apa. Mungkin kerana dia belum print, okey, mungkin dia masih belum bersedia untuk buat uji kaji ini semester ini. Mungkin dia nak print semester depan. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Mana yang bersedia kita teruskan. Okey. Baik. So daripada pemerhatian yang kita buat di lapangan tadi, so kita akan dapat data seperti ini. Ini adalah real punya data lah. Okey. So orang kedua tadi dia akan catatkan nombor plate ataupun bilangan kenderaan yang lalu. Okey, ini adalah bacaan di stesen 1 ke stesen 3. Okey. So dia mula daripada kosong. Kosong ni maksudnya daripada minit pertama sehingga ke jam yang terakhir lah, daripada minit yang terakhir lah dalam tempoh 1 jam. Maknanya kata kat sini, start sahaja daripada pemerhatian dimulakan daripada saat yang pertama. Okey, tiba-tiba pada saat yang keempat ada satu jenis kenderaan JPF ni, dia masuk saja stesen 1 pada saat yang keempat dan dia lepas stesen yang ketiga dalam jarak 100 meter pada saat yang ke-9. Jadi berapa saat dia lepas? Ambil masa dari stesen 1 ke stesen 3. Lima saat. Okey, bagus. So dia ambil masa 5 saat. So kemudian masa yang kedua, kenderaan yang kedua, dia lepas pada saat yang ke-12, dia pergi sampai ke stesen yang ketiga pada saat yang ke-18. Jadi berapa saat yang dia ambil? 6. Okey, so 6 saat. Okey, dia perlahan sikit lah. Okey, begitulah kaedahnya bagaimana awak mengambil bacaan. Okey, so ini dah masuk minit pertama uji kaji. Okey, ini dah masuk minit ketiga. Ini dah masuk minit ke-10. Begitulah. Okey, so ini adalah bacaan untuk kelas pertama, motosikal. Motosikal yang lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji motosikal. So banyak kenderaan adalah kereta, kelas kereta. Lori ataupun van ada 2 biji. Lori heavy duty punya, lori yang besar ataupun bas ada 2 biji saja yang lalu. Ini data untuk tempoh 10 minit dekat 11 minit lah. So kita punya data kita nak ambil untuk tempoh 1 jam. Jadi dalam awak punya kumpulan ada berapa ahli?
Ada 4 orang. Ada ahli. okey, ada 4, ada 5. Okey, ada 4, ada 5. So saya anggapkan untuk setiap kumpulan ni ada 4 orang lah. Baik, setiap orang dia perlu mengambil bacaan untuk tempoh 15 minit. Orang pertama mula dari 0 sehingga ke 15 minit. Orang yang kedua mula dari 15 sehingga ke 30 minit. Orang yang ketiga mula dari 30 hingga ke minit 45. Dan orang keempat mula daripada minit 45 sehingga ke 60. Jadi semua sekali untuk 4 orang, untuk satu grup kita dapat bacaan untuk 1 jam di lapangan. Jadi nombor-nombor ini tertakluk ataupun terpulanglah kepada awak punya naluri awak nak letak berapa saat tempoh satu kenderaan itu melalui satu stesen. Okey, jangan pula sini kosong, tak ada kenderaan yang lalu pada kawasan tu. So, kalau kenderaan tu tak lalu, kalau jalan tu tak ada kenderaan, buat apa kita nak buat study speed? Okay, kita nak tengok kawasan yang sibuk, kawasan yang banyak kenderaan. Jadi ada bacaan di situ. Okey, faham setakat ni? Faham. Ada persoalan? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya teruskan? Tak ada, Encik. Okey, baik. Okey, ini adalah data yang kita dapat di lapangan. So daripada data ini kita nak tukarkan. Sekarang kita ada sini masa. Kita tahu ada jarak tadi, jaraknya 100 meter. So dekat sini kita kena analisis data ni untuk dapatkan berapakah kelajuan setiap kenderaan. So kat sini dia dapat 72 km sejam. So macam mana nak dapatkan nilai 72 ini? Okay, so kita gunakan kaedah ini. So dari stesen 1 ke dari stesen 3, dia sebenarnya dari stesen 1 lah. Stesen 1 ke stesen 3. So dia 4 saat ke 9 saat. So tadi awak dah tahu dia dapat 5 saat jarak ataupun tempoh yang diambil oleh kenderaan dari stesen 1 ke stesen 3. Masanya adalah 5 saat. Okey, jarak antara stesen 1 dan stesen 3 adalah 100 meter. So bahagikan dengan 1000 untuk convert dia kepada unit kilometer. So kemudian 0.1 kilometer bahagikan dengan 5 saat, bahagikan dengan 60, bahagikan dengan 60 minit dan 60 saat untuk tukar unit saat kepada unit jam. Jadi kira dapat bacaan 72 km per jam. Jadi kat sini kita dapat speed untuk kenderaan pertama bagi kelas kedua. So, speed dia adalah 72 km sejam. Dan ulang pengiraan ini untuk kesemua data bacaan yang awak perolehi di tapak, di lapangan. So kalau bacaan sesi kelas 2, dapatlah dekat kelas 2. Kalau ni nanti kelas 3, kelas 1, di sini spot speed untuk kenderaan yang ketiga bagi kelas 1 dan seterusnya. Okey. Boleh faham macam mana dapat speed? Boleh. Boleh, Encik. Okey, bagus. Now, okey, kita dah nak mula transfer data kepada maklumat yang lebih teratur. Kita nak kumpulkan. Ini tadi kerja individu Ni kerja individu 4 orang, seorang satu. Dan yang ini pun kerja individu. Ini tadi adalah raw, tulis pakai tangan. Okay, so ini yang computerized lah. Yang ini kita nak kira ni, kira dekat office, kira dekat kelas, kira dekat rumah lah. Okay, yang ini tadi kita kira dekat tapak, pakai pen saja. So yang ni awak kena tunjukkan dalam report. Yang ini juga awak perlu tunjukkan dalam report bagaimana proses pengiraan. Baik, daripada data ini semua kita nak kumpulkan data untuk 4 orang. Data untuk satu kumpulan.
Okay, now. So dekat sini table pertama. Okay, so yang ini okay, speed group. Speed group ni boleh terpulang kepada awak nak letak berapa pun sekalipun. Tak ada masalah. Cuma dekat sini anda mulanya daripada kosong dan berakhir dengan 120. 120 ni kenapa? 120 ni adalah kelajuan paling tinggi yang kita dapat daripada 4 orang tadi. Okey, kita nak tengok berapa kelajuan yang paling tinggi. Contohnya macam ni saya bagi 120 lah. Mungkin kerana ada dalam data ni ada yang nilai dia 120 paling tinggi. Okey, so ini adalah data paling tinggi. So ini adalah data paling rendah. Okay, kosong lah. Ini mungkin 24 ni adalah kelajuan paling rendah sekali daripada data kita. So kemudian dekat sini kita boleh letak berapa dia punya perbezaan dia. Kita nak letak 24, 26, 28 pun boleh. Kita nak letak sela dia 5 ke, nak letak sela dia 6 ke, terpulang pada awak. Janji dia mengikut sela yang sama dan data itu tidak menjadi terlalu sikit. Contohnya awak letak 24, lepas tu 50, 100, 120 contohnya. Jadi data tu jadi tidak banyak. Nanti bila kita buat graf kita tidak memberi nilai yang tepat. Okay. Kalau boleh dia ada 12 ke 15 data yang ada dekat sini. So, pulang pada awak nak letak sela dia berapa. Okay. Kalau sela dia semakin kecil, data ni menjadi semakin banyak, so awak akan dapat nilai yang lebih tepat. Okay, baik. So ini untuk speed group. Okay. Okay, kolom B ini adalah frequency of vehicle. Contohnya, kita ada dekat sini 24 sehingga 28. 24, 25, 26, 27. Okey, 28 tak masuk 24 sehingga 27. Kirakan berapa banyak kenderaan yang speed dia di antara 24 sehingga 27. Tulis di sini. Kemudian 24 hingga 29 contohnya. 24 hingga 29 contohnya. Tengok berapa 24 hingga 29. Berapa bilangan? Tulis di sini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian kirakan total. Total ni adalah jumlah berapa kenderaan. So kat sini dalam awak punya lab sheet berapa jumlah ni? Ni 1, 2, 3, 4. Ada berapa bilangan? Untuk semua sekali kenderaan 4, 4 untuk 4, 4. So tuliskan di total. Okey. So bila awak dapat total, kat sini kita nak dapat percentage of frequency. So bagaimana nak dapat? Ini adalah nilai di sini. Nilai di sini, nilai B untuk 24 speed group ni di sini, bahagikan dengan total, darabkan dengan 100. So dia akan dapat sini. Sekali lagi saya terangkan bagaimana nak dapat percentage of frequency. Okay, nilai frequency of vehicle bahagikan dengan total, darabkan dengan 100%. So dapat di sini. Dan seterusnya sampai habis. Okey, kita dah selesai untuk kolom A, B dan C. Seterusnya kita nak selesaikan kolom D. Kolom D adalah percentage of cumulative frequency. Okey, jadi bagaimana nak dapat nilai di sini tadi? Convertkan saja ke sebelah. Nilainya yang sama. Nilai di sini, nilai kolom C, bawa ke D, nilai yang sama. Kemudian nilai D ini tambahkan dengan di bawah sini, sama dengan sini. Tambah dengan sini, sama dengan sini. Tambah dengan kolom C, bawa ke sini. Tambah kolom C, bawa ke sini. Dan seterusnya sampai sini. Habis. Encik. Okey. Boleh ulang tu? Apa tu? Tak dengar. Boleh ulang tak? Saya tak sempat sambung. Yang mana tu?
Yang last kali yang D tu macam mana kira dia? Okey, yang D. Baik. Untuk di sini, okey, awak ambil kolom C yang pertama ni. Kolom C tadi berapa persen tadi? Berapa persen berapa persen frekuensi tadi? Okey, sini. Bawa ke sini. Kemudian nilai di kolom D tambah dengan C, bawa sini. Tambah lagi bawah dia, tambah kolom C, bawa ke D. Tambah lagi C. Ya, dia tambah bawah, tambah bawah, tambah bawah. So, ending dia nanti dia akan dapat 100%. Sepatutnya dia akan dapat 100% ataupun mungkin 99 point something lah, 9.9 ke berapa lah. Tapi sepatutnya kalau kita bundarkan dia akan dapat 100% di sini. Okey, boleh faham untuk tabel yang pertama? Saya harap awak boleh catat lah, sebab banyak lagi tabel yang kita nak buat. Banyak lagi data yang kita nak analisis. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk analisis tabel yang pertama? Tak ada. Tak ada. Boleh kita teruskan? Boleh je. Okey. Okey, sekarang kita tengok tabel yang kedua. Okey So daripada tabel yang pertama tadi, kita akan ambil sebahagian data untuk kita transfer ke tabel yang kedua untuk analisis yang seterusnya. Okey, speed class untuk kolom A tabel 2, speed class ini adalah nilai-nilai yang kita ambil daripada speed group. Okey, so dekat sini kita nak jadikan dia 24, 32 ni tadi 24. Okey, kita boleh jadikan nilai ni kepada kelas-kelas yang kita rasa sesuai. Okey, contohnya macam ni, kita ambil 24 hingga 31. So 32 hingga 39, 40 hingga 47, 48 hingga 50 dan seterusnya sehingga 119 sebab nilai sini 120. Okey. So scale dia ni sama. Scale dia sama. Okey, ini untuk kolom A. Kemudian kolom B adalah upper limit. Upper limit adalah, kalau kat sini kelas yang pertama adalah 24 hingga 31. So yang kedua adalah 32. Jadi upper limit dia adalah 31 point 5. Yes, 31.5. So kat sini berapa? 9.5. Yes, 39.5 dan seterusnya lah. 47.5, 55.5, 63.5, 71 dan seterusnya sampai 119.5. Bawah tu dah jadi 120. Okey. So ni adalah upper limit. Seterusnya adalah class midpoint. Class midpoint adalah tengah-tengah antara you punya speed class tadi. 24 dengan 31, apa yang duduk di tengah-tengahnya? 5. Berapa? 27.5. 20? 7.5. 27.5. Macam mana dapat 27.5? 24 tambah 31 bahagi 2. So dapat tengah-tengah, dapat midpoint dia. Sama juga dengan semua, 32 tambah 39 bahagi 2 dapat midpoint dia. So dapat tengah-tengah. Ni adalah class midpoint. Okey. So kita dah ada kolom A, kolom B dan kolom C. Boleh dapat kat situ? Baik, seterusnya adalah kolom D, number of observation. Okay, ini antara kelas 24 sehingga 31.
24, 31 berapa kenderaannya? Tengok balik kat sini antara 24 dan 31 berapa frekuensi ni? Tambahkan saja di sini. So dapat bilangan dia. Okey. Antara 32 hingga 39 tengok balik 32 hingga 39 tambahkan. So dapatlah dekat sini number of observation dan seterusnya. Okey. Kita pergi ke kolom D. Dah selesai. Sekarang kita nak teruskan dengan kolom E. Total of percent of total observation. Ini tadi kolom D, number of observation. Dapatkan semua, dapat total jumlah kenderaan kita berapa. So dapatkan persen. D bahagi dengan total, darabkan dengan 100%, dapat berapa? Seterusnya di sini kolom D bahagi dengan total, darab 100, dapat berapa di sini? Seterusnya D bahagi dengan total, darabkan dengan 100%, dapat berapa di sini? So lengkapkan sehingga tamat. Next, pergi ke kolom F, sama dengan table 1 tadi, cumulative percentage. Nilai di sini bawa saja ke kanan kolom F. Kemudian kolom F tambahkan dengan E, dapat sini. Kemudian F tambahkan E, dapat sini. F tambah E, dapat sini. Dapat sini, tambah dan seterusnya habis. Okey, sepatutnya di sini akan dapat total, di sini akan dapat 100% ataupun 99 point something. Yang kalau kita bundarkan dia akan dapat nilai 100. So kalau tak dapat 100, maknanya calculation awak ada missing di mana-mana. Okey, kelas faham untuk analisis table yang kedua? Okey. So daripada kedua-dua table tu tadi, kita kena plotkan graph. Okey. Dari table 2, okey. Table 2 lakarkan bar graph di mana E melawan C. E melawan C. Okey, untuk bar graph. Untuk table yang nombor 1, table 1, so D melawan A. D lawan A. So untuk table 1, so D lawan A, dia akan dapat graf lebih kurang beginilah. Dia akan dapat curve ini bergantung kepada data awak nanti, tapi dia akan dapat menaik gitu sebab kita pakai data kumulatif frekuensi melawan dengan vehicle speed. Baik, apabila data ataupun graf ini telah dapat, line ini dah dapat, so tarik 50% di sini, 50%, dapatkan berapa punya speed di sini. Okey, dan tarik 85, okey, dapatkan berapa speed di sini. So kita dapat 2 speed di sini. Jadi nilai di sini adalah nilai kebanyakan kenderaan. Kebanyakan kenderaan yang lalu di kawasan tersebut, kebanyakannya range-nya antara di sini dengan di sini. Okey. So ini boleh masukkan dalam discussion, dalam punya conclusion nanti. Okey, daripada graf table 2 ni, bar graph ni, kita boleh nampak bilangan kenderaan yang lalu pada kawasan tersebut, yang banyaknya dari jenis apa. Okey, daripada kelajuan yang bagaimana. Okey, so nanti kita boleh kira dalam analisis data. Okey, kita teruskan untuk table yang ketiga.
Boleh kita teruskan untuk analisis table yang ketiga? Boleh. Okey, baik. So ini tadi speed class ni tadi ambil saja bacaan pada table 2. Okey. Seterusnya kelas midpoint ni pun sama, untuk kolom B ni ambil saja bacaan dari table 2 pada kolom C. Ambil saja sama nilainya tapi kegunaan analisisnya berbeza. Okey, kolom A dan kolom B ini sama. Number of observation C ini pun sama, ambil saja dari table 2. Number of observation D sama, ambil saja bacaan. Okey. Okey, dah boleh dapat kolom A, B dan C. Boleh. Okey, seterusnya kolom D. Kolom D adalah hasil darab Fx. Kolom B darabkan dengan kolom C dapat di kolom D. Darabkan saja, darabkan saja, darabkan saja, darabkan saja, darabkan saja. Dan seterusnya dapatlah lengkaplah kolom D. Kemudian kirakan totalnya di sini. Kirakan totalnya di sini. Dapat berapa? Dan kirakan total di sini. Berapakah total dapat di sini? Sorry, bukan di sini. Number of observation ni X, total X. Okay, total X. Okay, ini ada total, sini ada total. Jadi kita nak cari mean speed, purata kelajuan. Jadi total Fx bahagikan dengan total F, so dapatlah nilai mean speed. Mean speed ni menunjukkan kelajuan purata dalam banyak kenderaan yang lalu di situ. Secara puratanya kelajuan yang diambil oleh setiap kenderaan adalah berapa? Okay. Contohnya dapat 80. Kebanyakan kenderaan purata secara puratanya bawa 80 km sejam. So puratanya macam itulah. Okay, so kirakan dia punya purata. Boleh dapat mean speed? Boleh? Sebelum kita teruskan ke table yang seterusnya. Baik. Katakan anda dapat mean speed ni adalah katakan awak dapat 50 contohnya. 50. Okey, so kita nak analisis table yang keempat. Table yang keempat untuk kolom A ni nilai speed class ni masih lagi sama dengan table 3 dan table 2 tadi. Okey, sama saja, ambil saja okey ni. Okey, ini adalah lower limit. Kalau tadi kita ambil upper limit, yang ni kita ambil lower limit. Lower limit ni maksudnya nilainya di bawah. Kalau macam ni 24, bawah dia 23.5 sebelum dia. Kalau ni 32 dengan 31, so dapat berapa? 31.5. So sini 39.5. Dan seterusnya dapatkan lower limit. Number of observation ni sama dengan nilai ni tadi, number of observation C sama dengan sini. Dan cumulative of observation ni, cumulative ni tambahkan nilai di sini, pindahkan kemari, tambahkan dapat sini, tambah sini, tambah sini, tambah dapat sini, tambah dan seterusnya sampailah ke bawah. Dapat cumulative of observation. Baik. So sekarang kita nak kira median speed. So median speed boleh diperolehi dengan menggunakan formula ini. Okey. So tengok betul-betul bagaimana kita ambil bacaan untuk lengkapkan formula median. Okey. Kita ambil nilai 48 hingga 55. Ini contoh yang saya buat Nanti kumpulan awak mungkin kelas dia berbeza. Okey, kenapa ambil dekat sini? Sebab nilai min saya tadi saya dapat 55. Saya dapat 50 lah. Katakan saya dapat 50 tadi. Saya kira min speed dapat 50 km sejam. So 50 itu
kita masukkan pada speed class ni dekat mana dia pergi. Okey, dia masuk dekat sini. So saya akan gunakan semua data di sini. Saya akan ambil semua data bagi kelas 4850 di mana saya dapat nilai min saya tadi adalah 50. Jadi dia terletak pada kelas ini. Boleh faham? Okey ke tidak? Okey baik. Okey. Kalau ada yang okey tu okey lah. Saya risau orang yang tak bagi feedback. Sama ada dia langsung tak dengar, dia lost ataupun dia tak faham ataupun dia take for granted benda ni. Okay, kalau ada yang faham okey lah. Jadi awak boleh tolong kawan-kawan yang lain. Okey. So untuk lengkapkan formula ni, yang pertama adalah L. L ni adalah lower limit of median class. Lower limit L ni adalah sinilah 47.5. End of observation adalah bilangan kenderaan. Ni dekat sini number of observation, totalkan dapat nilai sini N. Okey, berapa kenderaan awak, berapa bilangan kenderaan yang awak ambil. N bahagikan dengan 2, tolak dengan CF. CF ni apa? CF ni adalah cumulative. Cumulative of observation. Okay. CF ni adalah nilai di sini. Cumulative of observation. Okay. Cumulative frequency of class preceding the median class. Di sini nilai di sini ni adalah CF. Okey, seterusnya F. F adalah frequency. Number of frequency. Sini frequency. So frequency, number of frequency di sini. F. Okey. Seterusnya adalah H, class size. Okey, H adalah class size. Class size ni adalah, okey, tengok you punya speed class, berapa dia punya size ni? 48 hingga 55. So dia punya range dia berapa? Beza dia berapa? Kalau size ni 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So 7. So saya sini, beza sini, range sini adalah 7. 48 hingga 55. So H dia adalah 7. So lengkapkan, saya lengkapkan table, lengkapkan formula, kira dan dapatlah median. Median data kita. Nilai median bagi kelas median. Ni adalah kelas median. Kelas median ni dapat dari mana? Dapat dari nilai mean speed. Jadi nilai mean speed, nilai purata kelajuan, dia duduk dalam kelas median. So kelas median akan memberikan nilai median. Okey. So dapatlah nilai median ni. Nilai median ni adalah halaju yang tengah-tengah. Okey. Daripada halaju yang paling sehingga halaju yang paling laju orang bawa. Okey, tengah-tengah dia berapa? Okey. So dari situ kita dapat nilai berapakah kelajuan median yang diperolehi untuk kawasan tersebut. Okey. Boleh dapat untuk analisis table yang keempat. Okey. So itu saja penerangan saya untuk test ini.